Jadi jelas bahawa kemampuan yang dimiliki olehnya, selain mampu untuk sprint, beliau juga ada kemahiran untuk pendakian, tetapi tidaklah sehebat Miguel Angel Lopez daripada Colombia yang mewakili pasukan yang sama, iaitu Astana. Jadi inilah kedudukan semasa pelaton 20 km menuju ke penamat peringkat yang ketujuh, bermula di Seremban sebelum berakhir di Parit Sulong. Jadi sekali lagi, Parit Sulong pernah menjadi penamat sebelum ini pada tahun 2013. Mungkin ketika itu ada perubahan di segi laluan ataupun bagaimana? Dari segi laluan juga berubah ketika itu. Saya kurang pasti waktu itu bermulanya daripada mana, tapi bukannya daripada Seremban ke Parit Sulong. Kali ini Bukit Miku terlebih dahulu mereka mendaki dengan pendakian terlebih awal, dan kemudian mereka menurun laluan yang agak flat. Yang menariknya bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Miguel Angel Lopez ni. Beliau mencuba di pendakian, apa tujuannya? Yang nak lakukan attack ataupun point? Kalau point pun saya rasa tak ada makna, tetapi yang lebih penting nakkan point ataupun bonus time tu tak ada dalam pendakian. Sebenarnya dalam pendakian tu mungkinlah dia untuk berada di kedudukan kedua selepas Puan Mei Yin. Kerana kedudukan beliau di antara dia pasukan Astana ini, Miguel Angel Lopez bersama dengan Lo Sikyong, jarak mata tu tidaklah begitu jauh. Jadi apabila dia mengambil satu pendakian, dia dapat memintas Lo Sikyong. Tetapi di situlah di manakah Lo Sikyong, mungkin kita tak dapat melihat dan bercerita tentang Lo Sikyong. 18 mata antara Wong Mei Ying yang menyandang jersey King of the Mountain Ciclista berbanding dengan Miguel Angel Lopez ini. Sambil kita dapat melihat bagaimana tim K untuk Diverse, yang pastinya apa sebenarnya tim K ini akan buat apabila bersama dengan pelumba mereka. Okey, kebiasaannya bagi tim K yang berada di situ adalah mungkin daripada sports manager mereka ataupun sport director, berada di dalam kenderaan tersebut untuk mungkin memberitahu sesuatu kepada pelumba, adakah untuk meningkatkan kelajuan ataupun memberi suplemen ataupun sebaliknya dari segi feeding, atau memberitahu terutamanya sekali kepada pelumba mereka melakukan sesuatu untuk peringkat yang terakhir ini. Ketika kita akan tiba di Parit Sulong, mungkin ditambahkan dan ditingkatkan kelajuan. Jadi itulah antara strategi dan juga perkara-perkara yang terjadi dalam perlumbaan Superbike ini. Banyak perkara yang perlu diambil kira, khususnya bagi pasukan Pro Tour ini. Mereka dibenarkan menggunakan alat komunikasi untuk berhubung antara satu sama lain, tidak untuk pasukan lain. Ya, betul. Dan inilah kalau boleh kita perkatakan bagaimana 4 jam 23 minit 39 saat jadual awal. Seandainya kedudukan ataupun cuaca yang begitu baik, mereka dijangka akan tiba tepat jam 2.57 minit petang ini. Dan seandainya mereka dibantu dengan tolakan angin, mereka akan tiba kira-kira 10% bantuan untuk menamatkan perlumbaan lebih awal. Tetapi seandainya mereka menongkah angin pada perlumbaan ini, mereka akan tiba kira-kira 10% lewat daripada masa jangkaan dengan kedudukan yang agak baik ataupun cuaca yang baik. Jadi inilah 19 km untuk mereka membuat perhitungan khususnya di antara penyandang jersey kuning secara keseluruhan. Sampai kita melihat dengan kedudukan para pelumba sekarang ini, sebaris ini menandakan sekali lagi mereka akan cuba untuk mempertingkatkan kayuhan, mempertingkatkan kelajuan dan cuba menangkap dua pelumba di depan. Jadi sebaris di peloton ini terdapat pelumba-pelumba daripada pasukan Dimension Data, terdapat juga di situ Renasburg yang berjersey berwarna kuning KBS, turut di belakang mereka iaitu pasukan daripada Drapat, dan seterusnya pasukan daripada Astana, dan diikuti di belakang sana iaitu pasukan daripada Tinkoff, seterusnya pasukan daripada United Healthcare. Sebaris setiap pasukan menarik laju sekarang ini ataupun ditingkatkan kelajuan mereka untuk tiba ke kesan penamat di Parit Sulong sebelum mereka menangkap terlebih dahulu. 1 minit 50 jadi saat sekarang ini ini. menunjukkan bahawa tidak ada peluang untuk divisi untuk merampas jersey kuning. Tetapi apa yang perlu nak rampas boleh laju lagi. Tetapi kedudukan itu pasti tidak dibenarkan. Kerana sekarang ini yang memimpin perlumbaan ialah peserta daripada Dimension Data, iaitu Jim Sogenzo, yang pastinya akan cuba untuk mempertingkatkan ataupun mengawal kelajuan khususnya di depan peloton. Jadi inilah antara reaksi menuruni bukit yang dilakukan oleh Tenepart dari pasukan United Healthcare sambil diikori masih lagi rapat di belakang ialah pelumba berasal dari Belgium, iaitu Lawrence.
Jadi dua pelumba masih lagi berada di hadapan dan dengan jarak masa sudah pun dipendekkan daripada peloton, di mana kita dapat lihat sebentar tadi. Ini adalah pandangan daripada atas. Kedua-dua pelumba ini masih lagi bersama, iaitu pelumba daripada United Healthcare Tenapat dan juga Laurent Diverse, pelumba daripada pasukan Astana. Dan 2 minit 6 saat sebelum ini secara keseluruhannya ditinggalkan oleh pelumba selaku pendahulu setakat ini daripada Dimension Data, iaitu Rennesburg. Dan hari ini Dimension Data bekerja keras untuk menangkap pelumba ini yang sedang melakukan breakaway awal, di mana kedudukan 2 minit 6 saat ini boleh menggugat kedudukan pelumba pendahulu jersey berwarna kuning, jersey KBS. Baik, pada tahun 2012 perlumbaan satu hari bermula di Chateauneuf menuju ke Time Race dari khususnya Paris Tour pada edisi ke-106 menyaksikan bagaimana Laurent Diverse tewas kepada Marco Marcato daripada pasukan Valcosela. Dalam perlumbaan pada tahun 2012 beliau muncul pemenang di tempat yang kedua, sambil tempat yang ketiga ketika itu ialah Niki Trapestra dari pasukan Omega Pharma. Jadi itulah cerita tahun 2012 dan sekarang ini pelumba tersebut yang cuba untuk merampas jersey kuning yang ketika ini disandang oleh Renard Resberg dari pasukan Dimension Data. Kerana sebelum itu Renard pula merampas jersey tersebut akibat kesilapan dari Miguel Angel Lopez daripada pasukan Astana. Inilah dua kedudukan, dua posisi, dua kumpulan yang berbeza, dua pelumba 1 minit 50 saat di depan. Dan perhatikan juga bagaimana peloton yang pastinya akan terus, di mana kedudukan pasukan TSG yang dikatakan mahu mengekori kelajuan pasukan Dimension Data tetapi jelas tidak kelihatan. Ya, sementara ini mungkin kita tidak dapat lihat di manakah kedudukan pasukan TSD, kerana mungkin pada saat-saat akhir nanti, selepas 10 km terakhir untuk tiba ke Sabramat di Parit Sulong ini, 202.3 km, dan masih lagi 20 minit ini dia berada di hadapan dan didekatkan jarak mereka di antara peloton dan Dimension Data harus menarik Rennesburg, kerana Rennesburg boleh memasuki sprint yang terakhir dengan kedudukan ini, dan di mana kedudukan Andrea Guardini pula juga perlu berada di top 3 dan untuk mengekalkan kedudukan beliau pada peringkat akhir besok yang akan tamatnya di Melaka nanti. Jadi itulah percaturan 3 jersey yang menjadi rebutan, 2 jersey, 3 jersey yang ketiga itu hanya menanti esok boleh dipastikan. Ya. Tetapi untuk jersey kuning KBS dan juga jersey putih Volkswagen terbaik Asia akan menjadi percaturan ataupun tumpuan hari ini peringkat yang ke-7 kerana jarak yang tidaklah begitu besar, khususnya kepada pelumba negara Muhammad Adik Hussaini Othman yang sekarang ini berada kira-kira 6 saat mengatasi Masakazu Ito daripada Aisan dan juga Zhao Jiangbiao dari pasukan Heng Jiang 7 saat. Jadi itulah 3 pelumba yang menjadi perhatian kita. Tidak ketinggalan ialah pelumba daripada pasukan Dimension Data yang sekarang ini pasukan Dimension Data berada di tangga yang tidak begitu baik secara keseluruhan. Mereka berada di tangga yang ke-4 di belakang pasukan United Healthcare, Badriani CSF, One Pro Cycling dari segi kedudukan berpasukan. Jadi tumpuan kembali semula kepada Tenapat dan juga pelumba berasal dari Belgium, iaitu dari pasukan Astana, iaitu Laurent Diverse. Jadi Rasdi, kita boleh lihat kedua-dua pelumba ini dengan penggunaan gearing, perbezaan di kedua-dua pelumba ini dari segi kayuhan. Saya dapat melihat di sini di mana United Healthcare itu Pat menggunakan gearing yang agak lebih ringan sedikit, dan di mana Diverse pula menggunakan gearing yang lebih berat sedikit ketika mereka berkayun. Kita dapat lihat putaran kaki mereka, gear mereka agak berbeza. Jadi itulah antara perbezaan bagaimana penggunaan tenaga kedua-dua pelumba. Sampai kita lihat pelumba dari Heng Jiang sekarang ini. 4 pelumba Heng Jiang cuba mengatur gerak dengan memintas 6 pelumba daripada pasukan Dimension Data, termasuk pelumba yang terakhir dalam Dimension Data ialah Renard Resberg, pendahulu jersey kuning secara keseluruhan setelah tamat 6 peringkat. Jadi 16 km saja lagi. 4 jam 30 minit 20 saat telah pun mereka harungi. Bagaimanakah kesudahan nanti cukup menarik, tetapi tidak sebagaimana dalam 2 peringkat sebelum ini. Di hujung 5 km terakhir ataupun 1 km terakhir adalah laluan yang agak lurus sedikit berbanding peringkat yang ke-6 semalam, Musairi. Ya, peringkat ke-6 semalam memerlukan skill, teknik dan kepandaian mereka, keberanian pelumba. Hari ini straight, lurus sehingga ke Sabramat.
Jadi hari ini perlukan kelajuan yang cukup tinggi bagi setiap pasukan untuk melakukan lead out kepada pelumba-pelumba mereka sepakat pecut seperti mana Andrea Guardini dan juga Bretton Jones dan juga seorang lagi Rennes Scott sendiri, yellow jersey. Jadi bagi pelumba dari pasukan Astana iaitu Lawrence Diversey, beliau pernah 2 kali memimpin ataupun memegang jersey polka dot sewaktu menyertai kejohanan ETA di Beseges pada tahun 2014 yang menyaksikan bagaimana beliau 2 kali berjaya merampas jersey King of the Mountain. Tetapi sekarang ini 1 minit 41 saat, semakin singkat jarak yang ditinggalkan oleh 2 pelumba ini seakan menunjukkan bahawa mereka berusaha, tetapi dijangkakan bahawa sekali lagi sebagaimana peringkat sebelum ini, peloton pasti akan berangkap mereka. Kalau kebiasaannya 13 km yang terakhir ini dengan jarak 1 minit 41 saat sahaja ditinggalkan oleh kedua-dua pelumba, besar kemungkinan akan ditangkap atau sebaliknya, kita kurang pasti sekarang ini. Tapi kebiasaannya begitulah, akan ditangkap kedua-dua pelumba ini. Dan kita dapat lihat di sana pelumba yang pakai jersey berwarna kuning, itulah Rennesburg, pelumba selaku pendahulu setakat ini jersey berwarna kuning KBS daripada pasukan Dimension Data. Jadi Heng Jiang dengan kita ingin melihat mana Wang Meiying di tempat yang ketiga sekarang ini. Itulah Wang Meiying menyarung jersey Polkadot Ciclista. Jadi Wang Meiying ketika ini berada di tempat ketiga di depan peloton. Sambil itu bagi Renard Rensburg, beliau berada di tempat yang ke-9 di depan peloton. Jadi inilah gerakan aktif dan juga agresif daripada peloton yang dapat kita perhatikan bagaimana di peringkat awal lagi mereka menunjukkan bahawa pergerakan ataupun aksi-aksi yang begitu pantas, perkayuan begitu pantas dan juga bergerak begitu aktif. Okey, jadi sekarang ini kedudukan daripada pasukan Hengjiang yang menarik laju, tetapi saya juga berfikir tentang Hengjiang ini, kerana kedudukan Hengjiang dengan pelumba-pelumba lain dari segi pengutar mata, dari segi kedudukan Polkadot jersey Ciclista ini sudah tiada tandingan. Ya. Sudah tiada lagi siapa-siapa yang akan boleh menidakkan secara matematiknya kepada Wang Meiying. Tetapi hari ini mungkin apa yang berlaku sekarang ini juga untuk membantu daripada pasukan-pasukan profesional yang lain, di mana di belakang mereka adalah pasukan daripada Dimension Data, dan diikuti di belakang pula daripada Dimension Data adalah pasukan daripada Drapat. Tetapi Hengjiang, siapakah sprinter mereka? Jadi itulah yang boleh kita perkatakan bagi pasukan Heng Jiang. Pastinya mereka mengharapkan pelumba 124 iaitu Zheng Zhang yang sekarang ini berada di tempat yang ke-5 dan juga Zhao Jianbiao yang pastinya mahu merampas jersey putih daripada adik dalam perlumbaan peringkat yang ke-7 ini. Jadi itulah 2 pelumba yang harus diberikan perhatian khususnya Zhao Jianbiao oleh adik pada perlumbaan ini. Sampai itu 12 km menuju ke garis pendapat, memperlihatkan bagaimana pasukan 3 pelumba dari Heng Jiang sekarang ini mengawal kelajuan sampai 2 pelumba seakan tidak berdaya, Musari, berdasarkan kepada gerak tubuh, bahasa tubuh jelas bahawa mereka tidak mampu untuk mempertingkatkan kayuhan lagi. Kalau dilihat seperti begini, mereka berada di kelajuan yang konsisten sebenarnya. Kelajuan ini biasanya mereka konsisten terlebih dahulu. Adakah kedudukan ini dengan kelajuan mereka dengan peloton agak dipendekkan jarak masa mereka selepas ini, dan di mana adik Husaini Osman pula akan memastikan daripada pasukan TSG selepas ini tidak akan membiarkan terutamanya sekali pelumba daripada Aisan iaitu Masakazu Ito dan juga Zhao Jinbiao daripada Hengjiang yang akan terlebih dahulu tiba ke asal penamat, kerana kedudukan inilah akan membuatkan pasukan daripada TSG iaitu adik Husaini harus beri perhatian kepada kedua-dua pelumba ini kerana jarak masa mereka hanya 6 saat dan 7 saat sahaja. Bagi pasukan Dimension Data, mereka ibarat sambil menyelam minum air kerana mereka juga ingin mempertahankan kejuaraan jersey kuning yang dibenangi oleh pelumba mereka pada tahun lalu, iaitu pelumba dari Algeria, Youssouf Rigige, yang ketika itu bersama ataupun dikenali sebagai MTN Kubeka. Dan sekarang ini pasukan Dimension Data dari Afrika Selatan ini mahu lagi mengekalkan jersey kuning itu agar terus berada di simpanan pasukan mereka dan juga pasukan dari benua Afrika, kerana mereka adalah pasukan yang ketiga, pelumba yang ketiga, Youssouf Rigige yang mewakili pasukan benua Afrika yang muncul jara untuk letup di Langkawi sepanjang 20 edisi sebelum ini.
Jadi kedudukan sekarang ni, apakah kedudukan masa yang ditinggalkan oleh kedua-dua pelumba yang berada daripada United Healthcare dan juga Astana? Jadi sekarang ini pelumba-pelumba lain mula menunjukkan hasil. Kita perhatikan bagaimana ada gerakan yang dilakukan oleh seorang lagi pelumba. Kita ingin melihat di manakah kelibat adik Hussaini Osman, di manakah posisinya untuk mempertahankan jersey kuning, jersey putih Volkswagen terbaik Asia. Inilah kedudukan pelumba daripada Astana, iaitu Diverse yang kesorangan sekarang ini. Adakah dia adalah leader sekarang ini ataupun pendahulu untuk meninggalkan peloton. Dan sebentar tadi kita dapat lihat pelumba daripada Dimension Data yang datang daripada belakang membawa, selaku pelumba domestik, membawa air minuman dan sebagainya daripada feeding car mereka untuk disupply ataupun diberikan kepada pelumba-pelumba yang berada di hadapan selaku pendahulu dalam peloton daripada Dimension Data. Jadi gerakan solo yang dilakukan oleh Laurens Diverse daripada Belgium ini mengharapkan sesuatu ataupun mungkin keajaiban untuk mengekalkan kedudukan ini, kerana gerakan secara solo dengan 10 km terakhir dengan jarak yang semakin mengecil daripada 1 minit 40, dan sekarang ini kedudukan hanya 3.44 saat saja lagi dikabarkan di antara pelumba ini pendahulu secara solo Diverse dengan Palaton. Jadi beliau sempat menoleh ke belakang. Apakah kita boleh ingin melihat kedudukan Palaton yang semakin menghampiri, kerana 44 saat saja yang memisahkan antara Diverse dan juga kumpulan besar ini. Jadi dijangkakan 9 km terakhir, Parit Sulong menanti pelumba-pelumba 125 kesemuanya. Adakah bunch sprint akan sekali lagi berlaku di sini? Tetapi yang nyata tetap bunch sprint ataupun peloton secara kelompok yang besar. Untuk kita nantikan siapakah pelumba yang terlebih dahulu tiba ke kawasan penamat. Adakah Adria Guadini, Adria Palini dan juga Ranesberg. Jadi sekarang ini gerakan yang cuba dilakukan oleh pelumba dari Hengjiang. Kita perhatikan bagaimana pelumba dari Hengjiang sekarang ini cuba untuk mempertingkatkan pace peloton ini untuk dipertingkatkan. Jadi apakah itu akan dituruti oleh para pelumba lain, khususnya kumpulan ataupun pasukan Dimension Data. Sambil kita dapat melihat bagaimana pasukan Aisan. Andrea Guardini sekarang ini bersebelahan dengan pelumba daripada pasukan United Healthcare, berada di pertengahan, diapit oleh pelumba daripada Ruth dan juga daripada pasukan United Healthcare. Sambil itu asakan mula dilakukan oleh Drapak sekarang ini, sambil akan disusuli oleh pelumba-pelumba daripada pasukan lain. Apakah kedudukan ini akan disahut oleh kumpulan peloton bagi memastikan bahawa mereka mampu untuk menambah kelajuan, di mana seketika ini hanya seorang yang mendahulu ataupun memimpin pelumban hingga setakat ini, iaitu Laurens Diverse daripada pasukan Astana. Jadi peloton harus bertindak ataupun reaksi yang akan diberikan oleh mereka daripada pasukan Dimension Data. Kalau sekiranya Dimension Data membiarkan kedua-dua pelumba ini terus meninggalkan peloton ataupun melakukan breakaway, di sinilah di mana kedua-dua pelumba ini, jika mereka berjaya menangkap pelumba yang berada di hadapan pelumba daripada Astana, iaitu Diverse, maka ketiga-tiga pelumba ini sudah pasti akan tiba ke kawasan penamat di Parit Sulong. Dan peloton sekarang ini bertindak yang ditunjukkan sekarang ini oleh pasukan Dimension Data, reaksi yang ditunjukkan oleh mereka sedang mengejar dengan kelajuan yang ditingkatkan kepada dua-dua pelumba ini daripada Drapak dan juga United Healthcare. 44 saat bunch sprint sekali lagi dijangka akan menjadi tumpuan, di mana di situlah kita akan melihat pertarungan antara jago-jago pecut yang mahu untuk menggagalkan usaha Andrea Guardini dari pasukan Astana untuk muncul juara buat kali ke-21. Di manakah kedudukan Diverse yang bertindak secara solo? Sambil itu perhatikan bagaimana gerakan yang cuba dilakukan oleh pelumba dari Drapak dan juga seorang pelumba daripada pasukan Hong Kong yang tadi yang cuba melakukan asakan tidak menjadi. Jadi kembali semula ditangkap oleh peloton. Dua pelumba yang cuba melakukan asakan ataupun attack dengan keadaan semakin aktif, semakin pantas bagi peloton. Di samping itu kita juga ingin melihat bagaimanakah formasi yang akan dilakukan oleh para pelumba pasukan Terengganu Cycling Team untuk mempertahankan jersey putih terbaik Asia tajaan Volkswagen, mampu untuk terus kekal disarung oleh adik buat kali hari ketiga berturut-turut, dan segalanya akan terjawab di penghujung saingan. Namun begitu 4 jam 40 minit telah pun mereka harungi. Jadi dijangkakan para pelumba akan sampai kira-kira jam 3 petang nanti, tetapi berdasarkan kepada kelajuan ini juga ada kemungkinan di bawah jam pukul 3 petang. Jadi kedudukan daripada pandangan atas ini kita dapat melihat di manakah kedudukan peloton dan juga seorang pelumba yang selaku pendahulu pelumba daripada pasukan Astana Diverse berada di sana. Di situlah kedudukan sekarang sudah memasuki selekoh ke kanan untuk menuju ke Parit Sulong sebentar nanti.
Jadi inilah kedudukan mereka. Adakah pelumba iaitu Diverse daripada Astana akan ditangkap? Kalau jika sekiranya ditangkap bila-bila masa sahaja dalam sekitar 5 km terakhir, di situlah di mana Andrea Guardini akan mengikori rapat dengan pasukan Drapat, di mana lead out daripada pasukan Drapat di situ. Dan sekarang ini dapat melihat di hujung sekali, di hujung di atas sekali kaca TV bagaimana kedudukan pelumba divisi yang sekarang ini semakin dihampiri. Jadi kedudukan divisi semakin dihambat dengan beliau sempat beroleh ke belakang. Sambil itu kita perhatikan seorang pelumba, dua pelumba telah pun melakukan attack sekarang ini. Siapakah seorang pelumba dari Drapak yang melakukan rasakan terlebih dahulu? Cuba untuk menjarakkan diri, tetapi perhatikan bagaimana gerakan dan juga tindak balas dari Palaton yang sekarang ini semakin menambah kelajuan. Begitu juga dengan pelumba-pelumba yang sekarang ini akan membuat pencaturan. Dan kali ini giliran pelumba daripada pasukan Southeast dan juga Takeoff yang mengambil alih tugas untuk membawa Palaton terus lebih laju ke hadapan dengan persaingan yang semakin menarik. Dan inilah divisi yang gagal untuk meneruskan kayuhan yang lebih laju, kerana beliau akhirnya akan dijangkakan ditangkap sebelum memasuki 4 km terakhir. Jadi tindakan yang agak sukar untuk divisi, 5 km untuk ditamatkan. Jadi kita perhatikan bagaimana pencutan yang cuba dilakukan tetapi tidak akan dibiarkan oleh pasukan Palaton yang sekarang ini semakin menghampiri. Jadi sekarang ini memasuki 5 km, sekitar 5 km yang terakhir. Pelumba-pelumba pasukan-pasukan Pro Tour, Pro Continental sedang mengatur gerak di antara dan kalangan pelumba mereka. Di manakah kedudukan pelumba-pelumba pakar pecut yang akan berada di setiap pasukan untuk ditarik oleh lead out mereka untuk tiba ke kesan penamat. Dan di situlah kita dapat lihat pasukan daripada South East yang sedang selaku pendahulu dalam mengatur gerak di dalam Palaton kali ini. Tidak sampai 100 meter sekarang ini, dua tiang telefon, dua tiang lampu. Dua tiang lampu, Jadi sekarang ini itu menunjukkan bahawa kedudukan divisi semakin tertekan. Usaha yang diharapkan mampu berhasil menuju ke saingan khususnya 202.3 km terakhir tidak mampu dikekalkan. Sambil itu kita dapat melihat bagaimana deruan selepas ini para pelumba di dalam kelompok Palaton yang akan menangkap dengan baki 4 km yang terakhir. Jadi siapakah di kalangan kedua-dua pelumba sebentar tadi di antara Diverse dan juga pelumba Pat daripada United Healthcare, di antara kedua-dua pelumba ini menjadi competitive rider hari ini? Jadi itulah antara pengijrafan penganjur, khususnya penganjur event ini, iaitu Ciklista yang meletakkan bahawa ada satu lagi pertarungan sebenarnya kombatif, most combative rider untuk merancangkan lagi saingan. Sampai kita melihat bagaimana di sinilah segalanya akan bermula, di mana Andrea Guardini berada di pertengahan kelompok di belakang pelumba daripada pasukan Cekatoli. Pelumba daripada pasukan Takeoff sekarang ini mendahului dan memimpin perlumbaan, diapit oleh pelumba daripada pasukan Drapak yang tidak mahu ketinggalan sebagaimana beberapa peringkat sebelum ini. Tetapi semalam sekali lagi Drapak kecewa dengan aksi yang ditunjukkan oleh pelumba mereka, iaitu Brandon Jones yang gagal untuk berada di podium sebagaimana di peringkat yang pertama. Andrea Guardini berada di belakang sedikit di pertengahan. Dapat kita perhatikan di belakang pelumba daripada pasukan Drapak, iaitu pelumba Jesse Till yang sekarang ini berada di tengah, diapit oleh pelumba daripada pasukan daripada pasukan One Pro Cycling Team dengan 3 km terakhir saja lagi untuk mereka merencanakan strategi untuk memastikan bahawa matlamat akan berhasil, akan dapat dilaksanakan, direalisasikan. Jadi attack sekali lagi dari pelumba pasukan Astana sekarang ini cuba diharungi oleh pelumba daripada pasukan One Pro Cycling Team, sambil respon tidak juga hebatnya daripada pasukan Palaton yang tidak mahu ketinggalan. Jadi attack dilakukan. Bagaimanakah reaksi yang akan diberikan oleh pelumba? Jadi dua pelumba daripada pasukan Astana, saya kira mungkin kelibat gaya-gayuhan seakan Miguel Angel Lopez daripada pasukan Astana, kerana beliau menggunakan kasut warna merah. Itu yang saya perasan tadi. Ya. Miguel Angel Lopez cuba melakukan breakaway di peringkat 3 km yang terakhir, di mana di sini sekarang memasuki selekor ke kiri pelumba daripada One Pro Cycling yang berada di hadapan sekali. Sekarang ini 3 pelumba yang sedang cuba melakukan attack dan breakaway daripada Palaton, dan sebaris di sana Palaton sedang mengatur gerak di antara dan merencanakan strategik daripada setiap pasukan untuk membawa pelumba pecut mereka seperti mana yang dilihatkan, seperti yang kebiasaan pada setiap hari, di mana pelumba-pelumba pecut yang akan dibarisi di belakang setiap pasukan, seperti belakang lead out mereka yang akan tiba ke kesan penamat di parit sulung.
Jadi pelumba daripada One Pro Cycling Team, kalau dilihat seakan gaya Matthew Kos, pelumba yang berjambang tetapi terlalu jauh untuk kita pastikan kerana beliau adalah pelumba sprinter terbaik untuk pasukan One Pro Cycling Team. Sampai 2 km menuju ke garis penamat dengan 2 pelumba. Ada lagi attack yang cuba dilakukan oleh beberapa pelumba. Sementara itu Miguel Angel Lopez tidak mampu untuk melakukan rasakan dan beliau ditangkap kembali oleh Palaton. Tetapi secara kesorangan sekarang ini, siapakah pelumba dari One Pro Cycling Team yang mendahului oleh pelumba? Dua pelumba yang daripada pasukan Ross cuba melakukan rasakan sekali lagi. Drapek juga tidak mahu ketinggalan. Aisan di tempat yang ketiga. Jadi 1 kilometer yang terakhir, di sinilah kita lihat bagaimana persaingan yang semakin menarik dengan para pelumba, di mana kita saksikan bagaimana Renard Rensburg sekarang ini berada di bahagian hadapan. Jadi Rensburg turut berada di situ, di mana ke Andre Guardini di belakangnya. Andre Guardini sekarang ini dia ada di belakang sambil ditoleh oleh pelumba daripada pasukan Dimension Data. Tetapi lihat juga bagaimana Rensburg yang cuba untuk memenangi peringkat ini. Rensburg ditarik oleh pelumba rakan senegaranya Jacob Venter yang berada di depan. Dan persaingan semakin menarik. Perhatikan bagaimana gerakan di bahagian hadapan. Andre Guardini di pertengahan. Jadi bagaimana persaingan di tempat hujung. Kita perhatikan dari Tikov Seko sekarang ini berada. Aisan tidak mau ketinggalan. Begitu juga Rensburg dan ada Aisan daripada South East Venezuela yang sekarang ini cuba melakukan attack. Anwar Barat turut berada di luar sana. Arif Saleh, Andre Guardini di tempat yang kedua sambil menuju ke garis penamat. Kita berada Andre Guardini yang berjaya berada di peringkat yang ke-7 ini. Kejayaan ke-21 dari Andre Guardini. Jacob Maresco di tempat yang kedua. Satu persaingan yang sememangnya cukup mendebarkan dan menarik Musa. Ya, dengan jarak laluan hari ini cukup mengerah keringat para pelumba 223 km. Hari ini Andre Guardini sekali lagi menduduki tempat yang pertama, memintas Jacob Maresco di tempat yang kedua. Jadi Andre Guardini kembali sekali lagi menjuarai peringkat yang ke-7 di Paris Solo. Itulah berakhirnya jarak yang terpanjang. Jadi Andre Guardini sekali lagi membuktikan bahawa dirinya adalah pelumba pecut terbaik yang perlu diberikan perhatian. Beliau pernah menewaskan jago dunia Mark Cavendish dalam perlumbaan Giro di Italia pada tahun 2012. Jadi inilah pelumba yang sekali lagi mewarnai, merancakkan Letuh di Langkawi sepanjang 6 edisi yang disertai termasuk yang terbaru ini. Jadi Andre Guardini sekali lagi buat kali ketiga naik ke podium tertinggi untuk Letuh di Langkawi 2016. Jadi Andre Guardini sekali lagi membuktikan keupayaan beliau di Letuh di Langkawi 2016 kali ini. Sudah yang masuk kali yang ke-20? 21 kali bermakna beliau memenangi dalam sepanjang karier beliau di Letuh di Langkawi. 21 edisi Letuh di Langkawi, Andre Guardini berjaya menguasai peringkat sebanyak 21 kali. Graham Brown yang kelihatan sebentar tadi yang pastinya kecewa kerana beliau banyak melakukan gerakan dan juga menjadi lead out untuk pelumba pecut utama mereka. Bretton Jones yang jelas kelihatan tidak mampu untuk menjelah pada edisi kali ini. Jadi itulah pengakhiran. Sementara Francesco Kiki sekarang ini kelihatan apakah Kiki akan memenangi ataupun dia terjatuh di saat-saat akhir tadi. Jadi itulah antara bekas pemenang Jesse Pecut pada tahun 2013 kalau saya tak silap, Francesco Kiki yang pernah muncul juara untuk bergelar Raja Pecut sepanjang pelibatannya dalam Letuh di Langkawi. Jacob Venter dari pasukan Southeast yang pastinya mahukan sesuatu ataupun perlumbaan pada kali ini. Jacob Maresco maksud saya yang pastinya mahu sekali lagi mencipta sejarah. Tetapi jelas bahawa sebagaimana perlumbaan semalam, biarpun Jacob Maresco berjaya memenangi peringkat yang ke-7, ke-6 semalam, tetapi kali ini jelas Andre Guardini lebih bersedia. Kerana semalam harus diingat Andre Guardini tidak berada di bunch sprint. Beliau membantu Miguel Angel Lopez untuk kembali semula dalam peloton. Ya, merapatkan kedudukan dengan kelompok yang berada di hadapan, di mana Angel Lopez malam masih technical problem dengan punctured tire beliau. Musari, kadang-kadang seorang pelumba itu perlu untuk mengorbankan keinginan untuk muncul peringkat dengan membantu rakan untuk jersey kuning. Teamwork, itu yang cukup penting. Perkataan yang lebih sesuai, kerjasama berpasukan, persefahaman di antara mereka. Kerana matlamat adalah satu. Betul. Untuk memenangi peringkat ini. Jadi apapun itulah berakhir. Dua pelumba dari Roth sekarang ini
yang gagal untuk menyaingi kelajuan palaton. Sambil kita menanti keputusan rasmi, mungkin keputusan tidak rasmi selepas ini untuk kedudukan semasa setelah tamat 7 peringkat ataupun peringkat yang ketujuh. Bagaimana kita imbas sedikit, bagaimana di sinilah kita melihat bagaimana peluang yang cuba dibuat pada suatu ketika oleh Lawrence Diversey. Ia pasukan Astana berjaya tangkap menuju ke garis beramat, dan selepas itu percaturan yang cukup menarik antara pelapor. Tidak berjuang hebatnya Reina Rensburg turut cuba untuk berada di bahagian hadapan bagi memastikan jersey kuning terus pada dipakainya. Sambil itu kita perhatikan pelumba daripada pasukan dapat Green Brown di tempat yang kedua di belakang yang akan cuba untuk berikan laluan kepada Bretton Jones. Sekarang ini kita lihat bagaimana pelumba daripada Aisan yang mahu juga mencabar kedudukan adik Husani Osman. Tetapi lihat dan juga di situ Andre Guardini dikepung di bahagian tengah di belakang pelumba daripada pasukan Bardiani. Sambil lihat bagaimana pecutan yang dilakukan Andre Guardini masih lagi depan. Jacob Paresco berada di sebelah luar. Jacob Paresco pada ketika dia berada tempat yang pertama. Andre Guardini mengikuti rapat di tempat yang kedua menuju ke 250 meter yang terakhir. Dan di sini kita lihat bagaimana pecutan 25 meter terakhir. Andre Guardini berjaya memintas iaitu Michael Paresco dan juga Andre Palini di tempat yang ketiga daripada pasukan Skyline Blue Bay. Tapi kedudukan seorang pelumba daripada pasukan TSG, adakah kedudukan di tempat ke-5 atau ke-6 iaitu Haris Saleh ataupun Anwar Manan yang kita dapat lihat daripada pandangan atas ini? Di manakah kedudukan? Di sinilah kita Francesco Kiki terlibat dalam daripada Andro ni. Jadi di situ juga kita lihat ini adalah Anwar Manan dan juga Harif Saleh. Anwar Manan dan Harif Saleh. Harif Saleh sekarang ini berada di depan membiarkan Anwar Manan membiarkan kepada Harif Saleh yang berada di belakang pelumba daripada pasukan Andre Palini. Kita perhatikan bagaimana pelumba daripada TSG Harif Saleh sekarang ini yang cuba untuk mempecut di tempat yang kelima di belakang Rensburg. Jadi apakah tempat yang keempat Harif Saleh? Saya kira di tempat yang keempat pelumba dari TSG. Namun dari sudut ini mungkin lebih selesa, mungkin lebih jelas. Di situlah kedudukan saya kira macam Anwar Manan. Ya, mungkin Anwar Manan ataupun Haris Saleh. Kita tunggu dan lihat sebentar nanti. Yang pasti pasukan TSG. Yang Jadi berada tempat di tempat yang keempat lebih baik berbanding semalam. Tempat yang kelima. Jadi mungkin kita ingin mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Saya kira Harif Saleh sebenarnya yang berada di tempat yang keempat. Inilah foto finish yang menyaksikan bagaimana satu tayar Andre Guardini berjaya memintas pelumba daripada pasukan iaitu Jacob Paresco dari South East Venezuela di tempat yang kedua. Sementara di tangga ketiga di depan Harif Saleh ialah Andrea Palini yang pernah menewaskan Andre Guardini di peringkat yang kedua dan yang berakhir di Georgetown pada hari yang kedua kejohanan ataupun perlumbaan ini. Jadi itulah kedudukan tidak rasmi dengan 3 pelumba yang akan naik ke podium, Guardini, Maresco dan juga Palini. Jadi kita menantikan keputusan rasmi di manakah kedudukan secara keseluruhan pada peringkat hari ini dan seterusnya peringkat secara keseluruhan bagi setiap jersey. Jadi keputusan peringkat yang ketujuh dari Seremban yang berakhir di paling sulung. Ada Guardini di tempat yang pertama 4 jam 47 minit 12 saat meninggalkan Jacob Maresco, Andre Palini, Harif Saleh di tempat yang keempat, Reina Rensburg di tangga yang kelima, Paulo Simeon daripada pasukan Bardiani di tempat yang keenam, John Murphy dari pasukan United Aircare di tempat yang ketujuh. Sambil itu diikuti oleh Shinpei Fukuda, Marco Benfato dan juga Michael Kola dari Tinkoff. 10 pelumba terbaik menamatkan perlumbaan peringkat yang ketujuh. Jadi Harif Saleh memperbaiki semalam berada di kedudukan kelima, tetapi sedikit saja kalau kita lihat mungkin sambil kita lihat secara keseluruhan setelah tamat 7 peringkat jersey kuning GC secara keseluruhan Reina Rensburg mengekalkan untuk 2 hari berturut 25 jam 48 minit 29 saat kekal 11 saat, iaitu Daniel Yaramilo daripada United Aircare dan juga Miguel Angel Lopez Moreno dari Astana 12 saat di tangga yang ketiga. Jadi itulah kedudukan yang tidak berubah dengan Reina Rensburg. Semalam dia mengatakan dia tidak suka sebenarnya merampas